Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Shadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud, engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi hanya Allah sahajalah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Firman Allah di dalam surat yang lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesiapa saja yang ditunjuki Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat menujukinya, yakni ke jalan kebenaran. Shadaqallahul azim. Maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dirahmati Allah, ana mulakan majlis pada malam ini dengan sepotong ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Yang hadir pada malam ni tuan-tuan perempuan, kerana apa tuan-tuan? Ni yang kita sebut taufik dan hidayah. Kalau ikut-ikut sejuk-sejuk macam ni tuan-tuan, duduk di rumah, Allah syekh, televisyen pula 30 inci, nalar ke punya. Mesti duduk di rumah lagi bagus, relax, tengok rancangan. Mungkin The Rock vs The Undertaker malam ni, mana tahu lah. Mungkin ada program-program yang, ialah, mana ke program-program pengisian program-program cara mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dalam ada orang yang diberi petunjuk tuan-tuan perempuan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yang bermaksud, engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi hanya Allah sahajalah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Sebab itu tuan-tuan, syukur tuan-tuan ya, kita masih ada di kawasan Raudhatum min Riyadil Jannah. Ya, majlis ilmu ni taman syurga. Jadi bermakna tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita tidaklah digolongkan sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kena zikirlah tuan-tuan. Ini kadang-kadang kita payah nak berzikir. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selipar orang, selipar dia. Zikir tak dan bu. Itu pun kalau berzikir macam-macam tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok orang Buddha berzikir. Buddha pun berzikir. Cuba tanya. Saya berjiran dengan satu orang Cina. Dia kuat berpegang kepada ajaran Buddha tuan-tuan.
Jadi itu pasal kita kena bertenang, barulah dapat roh zikir tu. Ya? Macam imam lah, imam tenang baca, kan masuk roh dia cantik, alhamdulillah, insya-Allah. Ya? Baik ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Dan paling penting dalam bulan Syaban sebelum masuk Ramadan ni, memperbanyakkan sedekah dan membaca Al-Quran. Tu dia tuan-tuan. Jadi tabung ada kat luar karang tuan-tuan, sekali lagi tu. Berkat tuan-tuan bersedekah. Tidak ada dalam sejarah dunia orang bersedekah dia jadi fakir lagi miskin. Tak ada tuan-tuan. Percayalah. Hatta Allah Ta'ala akan bagi berpuluh kali lipat kali ganda. Tapi yakinlah tuan-tuan ya, niat kerana Allah, insya-Allah. Sedekah elok-elok, sedekatul jariah ini merupakan amalan benteng dalam alam barzah dan keberkatan esok. Itulah perkara yang menjadi amal dalam kubur. Nak agak lain mungkin tak mampu nak buat. Nak semayang macam orang tarawih kon-kon 36 rakaat tak mampu. Tu pun main 8 rakaat aja, kita pun dah syukur dah, alhamdulillah. Kan? Jadi maknanya banyakkan sedekah, insya-Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang sedekah masalah bukan tengok hari Jumaat. Bila tong lalu, time tu lah dia mengantuk, tunduk. Lalu je, sedar balik. Dia tahu je time roda tu pusing lalu depan. Tak apalah, bukan orang sini orang tepat lah. InsyaAllah ibu bapa, itu bulan Syaban lah. Selesailah bulan Syaban, masuklah kita ke dalam bulan Ramadan. Ramadan ni seronok tuan-tuan. Ya. Yang paling seronok masuk bulan Ramadan ni apa dia? Semua orang tahu waktu maghrib masuk pukul berapa. Standard dan confirm punya cakap engkau. Yang tak pernah sembahyang maghrib pun dia tahu. Mak pukul berapa maghrib pagi ni? Bukan mak pakai mak bukan. Kau marah mak aku tak balik aku kerah kan. Contoh je mak pinjam nama hang ustaz. Mak maghrib pukul berapa? 7 seminit ustaz. Hafal. Semalam tolak seminit 7. 2 hari lagi campur 2 minit, 7 2 minit ustaz. Dia tahu. Lusa, tolat, tonggeng semua dia tahu. Cuba tanya lepas bulan Ramadan esok. Dah keluar lagu di hari raya terkenang daku kepada si dia. Keluar lagu P. Ramlee. Maghrib pukul berapa? 9:04. Cerah masa depan kau orang dah balik sembahyang isyak, kau baru pun nak pergi. Jaga-jaga tuan-tuan. Itu beza dia tuan-tuan. Itu satu hal. Sebab itu istimewa bulan Ramadan ni tak kena dengan nama dia. Nama dia apa? Ramadan. Ramadan dari kalimah ramak. Ramak maknanya panas terik yang membakar. Jarang satu Ramadan ni hujan tuan-tuan. Perhatilah dalam sejarah Ramadan. Selalu hari pertama Ramadan tu kurang-kurang bahang panas mesti ada. Kebiasaan. Kalau Allah Ta'ala nak ubah, suka hati Allah lah, bukan? Innama amru idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah nak buat boleh buat. Tapi secara sejarah bulanan yang berlangsung tiap sampai lah ni, setiap satu Ramadan panas membakar. Baik. Kalau dah panas terik terbakar, dinamakan demikian kerana cuaca pada bulan ini di Jaziratul Arab sangat panas, sehingga jika ada orang yang berjalan kaki di atas padang pasir tanpa memakai alas kaki, pastilah kakinya akan terbakar. Spesialnya bikinan Allah. Tapi orang kadang-kadang tak ingat juga, orang tak tengok juga buatan Allah, dia tengok buatan orang juga. Padahal kaki tu kalau kita tengok tuan-tuan, beza dengan kasut yang orang cipta dengan kaki yang Allah Ta'ala cipta. Cuba kalau kita tengok kasut dia, tuan-tuan beli kasut, contoh Alain Delon, contohlah Santa Barbara punya polo punya kasut kan, ataupun apa-apa juga jenis lah tuan-tuan, Kickers ke. Tapi bila pakai tuan-tuan, boleh ke bertahan lama? Macam mana hang bayar pun sampai RM150 harga kasut, kamu pakai kok dipakai, lama-lama kok haus ya. Haus nipis tuan-tuan. Boleh berjatuh tu kalau dekat tempat mengambil wuduk. Kalau tak kena, bunga sudah tak ada lah ustaz, dia kata. Kena tukar tayar lain lah, dia kata. Kena tukar slipper baru lah. Berbeza dengan kaki kita tuan-tuan. Tak percaya? Cuba renung-renung orang-orang yang bertempiaran di bus stand. Bertempiaran di tepi-tepi jalan, duduk bercakap seorang-seorang. Cuba tuan-tuan tengok kaki dia. Makna kata orang yang tak nampak tak betul ni lah tuan-tuan. Cuba tengok kaki dia. Selalu yang orang tak betul dia tak pakai kasut. Perhatikan tapak kaki dia. Macam makin nipis ke, makin haus ke, makin tebal. 2 saat dia sekarang. Makin tebal kan. Maknanya bikinan Allah lagi dipakai, lagi tebal.
tebal, lagi pakai lagi tebal. Bukan lagi haus, bukan lagi nipis. Itu istimewanya tuan-tuan. Tapi orang tak nampak tu. Bikinan Allah yang dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu sebaik-baik kejadian. Tengok hidung cantik serombong ke bawah. Ya, mata boleh tergedik-gedik, tutup buka tutup. Telinga cantik tempat dia. Kan? Mata depan ni cantik. Cuba kalau mata Allah Ta'ala letak ujung jari ni. Akil, apa hal? Kan? Main belakang je, apa hal kan? Relax je kan? Dah Allah jadikan sini. Mengapa? Nak tunjuk hormat tuan-tuan. Biar menghadap kepada yang memanggil. Begitulah kita balik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ciptaan Allah itu. Rambut time masa dia kalau tak dikerat, panjang dia jadi pontianak harum sambal malam. Bukan? Kalau dipotong, okey, pendek, lama-lama kena gunting lagi. Kalau kita tengok rambut tumbuh, alhamdulillah. Ini juga tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok, kalau rambut aku boleh panjang, mengapa pula tuan-tuan perempuan gigi juga dulu tidak ada, pendek aja, tapi dia tumbuh. Bila dia tumbuh, maknanya makin panjang. Mengapa gigi tak macam rambut? Rambut direct terus panjang kalau tak dipotong. Gigi tak payah potong pun. Ada orang buat kedai gunting gigi, ada di Cerah ni kedai gunting gigi special punya. Offer sempena bulan Ramadan. Tak ada, saya tak ada kerja buat gunting gigi. Pasal apa? Gigi Allah Ta'ala perintah, innama amru idza dara'a syai'an ayakula lahu kun fayakun. Gigi kau jangan tumbuh lagi dah. Perintah Allah, maunya sampai dah cukup limit kau berhenti, jangan panjang lagi. Rambut Allah Ta'ala biar. Itu hikmah dia, nampak tak? Sedangkan sama memanjang tu. Cuba bayang tuan-tuan, kalau gigi ini tidak mau berhenti panjang. Macam tak ada lah orang baca khutbah, ceramah pun tak ada. Macam mana nak ceramah gigi dah panjang, gigi pun ceramah panjang. Dah macam Lord of the Ring ni, tak boleh lah begitu. Bulu kita ni misai panjang, janggut panjang. Mengapa bulu mata tak panjang sampai macam tu? Sampai orang buat pantis pula nak bagi nampak panjang. Bagi perempuan lah ni. Kan? Mana istimewanya, tapi kita tak nampak. Syukur banyak-banyak ibu bapa rahimakumullah ya. Syukur banyak-banyak tuan-tuan. Baik, kita tengok ibu bapa rahimakumullah. Ramadan. Peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ni penting dulu tuan-tuan. Jangan ingat Ramadan ni puasa aja. Banyak orang ingat macam tu. Sebenarnya dalam bulan Ramadan ni ada beberapa perkara besar, maudhu' besar yang perlu kita bincang. Pertama sekali, nuzulul Quran. Mulianya bulan Ramadan diturunkan antara kitab samawi yang terakhir ini Al-Quran Al-Karim, yang tidak diberi kepada umat selain daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah ini, iaitulah kita dapat menerimanya pada malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Dan tuan-tuan perempuan perlu ingat, malam nuzulul Quran bertepatan dengan iaitulah kejadian perang yang amat besar, perang permulaan bagi umat Islam, iaitulah perang Badar Al-Kubra. Banyak yang tak tahu tu perang tu di bulan Ramadan. Logik akal kalau perang bulan puasa ni tuan-tuan, Allah, habislah tumpur, kata orang Perak habislah askar Muhammad, tumpur lah, makan pun tidak. Rupanya menang Allah Ta'ala anugerah 1,000 orang ya, 1,000 lebih kaum kafir Quraisy ketika itu menentang dengan Muhammad Rasulullah. Lebih kurang 313 aja kot. Dalam puasa pula tu, seorang pun tak batal puasa. Kita tuan-tuan sakit sikit tak puasa dah. Berperang Nabi, syariat puasa jalan terus. Punya dia orang ambil menjadikan sebagai mesej, iaitulah suatu hukum yang patut dijunjung di atas batu Jemalah Patik. Begitu kita. Maknanya tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, iaitulah pada 17 Ramadan itu, nuzulul Quran pun itu malam Badar Al-Kubra, kemenangan, walaupun golongannya minoriti tetapi menang berbanding majoriti. Apatah lagi menang mereka itu di dunia ditunjukkan kemenangan, di sisi Allah apatah lagi menjadi askar-askar
iaitulah menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itulah tuan-tuan, di malam bulan Ramadan juga, 10 malam terakhir, jumhur ulama malam yang ganjil, hendaklah kita beriktikaf, hendaklah kita mengikatkan kain kita. Makna mengikat kain tu, Nabi mengikat kain, dia memperkemahkan kain dia untuk beribadah. Bukan kita mengikat kain kita terikat di atas katil dan di rumah supaya tak pergi masjid. Nabi kata masuk ambang akhir 10 itu, yang katakan awal 10 itu rahmat, pertengahan Ramadan pengampunan, akhir pembebasan neraka Allah. Nabi terjun semua pergi ke mana? Buat qiyamul lail, buat majlis ilmu, zikir, i'tikaf dalam masjid, surau dan musalla Sya'ban. Ya, kalau masjid i'tikaf lah. Kalau surau tak ada. Kita kena tahu juga tu hukum dia kan. Jangan esok orang masuk ke surau pun ada sembahyang sunat tahiyatul masjid. Relax masuk surau, usolli sunnatal tahiyatul surau raka'ataini lillahi ta'ala. Tak pernah dibuat dia orang. Tu kena ingat. Baik, habis. Ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, maknanya kena banyakkan malam-malam terakhir. Tapi janganlah tunggu malam terakhir, tuan-tuan. Kita nak bulan Ramadan ni memang popular sekali, masjid, musola dan surau dipenuhi oleh orang ramai. Kita tahu dah. Tak payah suruh pun orang nak datang. Pasal apa? Seronok, berasa. Inilah rahmat, dia katakan awal tu rahmat. Masjid penuh je. Kalau adalah macam jalan-jalan yang tunjukkan jam tak jam dalam televisyen tu, ditunjukkan di dalam televisyen kan, dulu NTV7. Jalan Lokyu sesak, padat, sila gunakan jalan alternatif yang lain. Jalan Pil nampaknya kenderaan beransur-ansur, bergerak beransur-ansur, tetapi masih di dalam keadaan jam. Jalan Tunku Abdul Rahman, keadaan nampak sesak teruk kerana kedapatan suatu kemalangan di tepi jalan raya. Kereta-kereta bergerak perlahan, bukan kerana kemalangan juga, tapi melihat orang yang kemalangan. Kemudian Jalan Putra nampak tenang. Sila gunakan jalan ini. Itu mungkin unjuran jalan di Malaysia. Jangan bulan Ramadan pun macam tu juga. Hari pertama masjid penuh sesak, tenang, sendat. Hari kedua keadaan semakin tenang. Pak Bilal, Pak Siap menjadi pening kepala, terpaksa membuka pintu masjid yang tidak pernah dibuka kerana ingin mengambil ibadah, iaitulah tika-tika sejadah yang tidak pernah diguna pakai untuk dipakai oleh para hadirin yang lain. Hari ketiga keadaan makin jam teruk, keadaan sesak teruk, sehingga ramai jemaah-jemaah terpaksa yang parking kereta 5 km daripada surau masjid dan musalla, terpaksa berjalan kaki mereka. Umpama di Mekah nampaknya, tuan-tuan. Hari keempat keadaan sungguh mencabar kerana ramai yang berselisihan faham, kerana tertukar selipar antara satu sama lain kerana cok dan serupa, tuan-tuan. Malam kelima keadaan juga begitu, hampir sesak. Malam ke-6 terus sesak, ke-7 terus sesak, malam ke-11 sudah nampak tenang. Itu yang aku takut. Hari ke-11, hari ke-12, dia main nak tengah tu dia mula tenang sikit. Bertenang dia sembahyang tarawih rumah seorang kan. Tak apalah tuan-tuan, kau semayang, janjinya semayang. Tetapi Umar kata elok kita buat secara jemaah. Ini yang dikatakan bid'ah hasan. Bid'ah hasan, tarawih ni bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah apabila kita lakukan di masjid secara berjemaah rame-rame, kan? Dibuat pula begitu, dibuat pula begini, ada pula selawatnya begitu begini. Nabi dulu tak buat begitu. Sebab itu namanya tarawih, maknanya bersenang-senang, berehat-rehat. Nabi dulu lepas 4 rakaat relax, zikir-zikir, semayang-semayang. Itu solat tarawih. Bertenanglah kan. Tapi mengapa pula ustaz zaman Nabi buat begitu, mengapa surau Al-Abjad tak buat begitu? Direct aja. Lepas 2 rakaat selawat sikit naik, lepas 2 rakaat selawat naik. Iyalah, kita tak boleh ikut zaman tu. Kalau kita buat break macam tu, ramai yang merokok pula di luar. Time break Syekh, kena sebatang, relax sebatang kan. Pisang berangan tadi mana? Bawa keluar jap. Relax. Berangan dulu kejap, baru sambung balik kan. Dah sambung, kalau yang merokok mestilah duduk dengan yang tidak merokok. Berbau mulut tuan-tuan. Dah jadi makro, petai, jereng, jengkol, bawang. Nabi kata siapa tak boleh hilangkan bau tu jangan pergi ke masjid. Sampai Nabi tegah, jangan pergi. Aku nak pergi juga. Aku nak, kalau pergi ganggu. Bukan gangguan seksual, gangguan lain.
Gangguan sembahyang lah. Kan baca berangin-angin. Bismillah. Kan ada pula jenis baca tu jenis angin banyak keluar. Orang mengaji ni tak payah teruk-teruk tu tuan. Tapi kita teruk benar kadang-kadang mengaji ni sampai keluar makharijul, sampai terkeluar nak tekak keluar. Kan? Padahal alhamdulillah. Simple. Subhanallah. At-tahiyyat kita sampai pengang orang sebelah. Ate mengapa kata. Asyik ate mengapa baru ye. Kalau dah berangin-angin tu yang sampai keluar Listerine mouthwash kan, spray for oral spray, keluar pula Listerine pula letak aja jadi cayak dan lebih wangi kan, sampai keluar produk macam tu. Jadi maknanya dalam semayang kita jaga semua orang tuan-tuan. Jangan ganggu orang lain semayang. Bukan kita seorang nak semayang, nak khusyuk semayang ni semua orang nak khusyuk. Itu cerita bab semayang. Saya nak cerita ni dalam bab Ramadan, dia ada beberapa kelebihan. Apakah kelebihannya tuan-tuan? Kelebihannya tidak lain tidak bukan, yang disebut itu ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tuan-tuan dan bapa rahimakumullah, iaitu tidak lain tidak bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini firman Allah yang cukup dikenali, cukup didengari selalu. Ustaz-ustaz, para ulama kiai menerangkan ayat-ayat ini tuan-tuan dan bapa rahimakumullah. Sebab itulah kita disuruhkan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah kuperintahkan sebelum dari kamu untuk berpuasa. Moga-moga engkau akan menjadi golongan yang bertakwa. Jadi tujuan puasa ni apa tuan-tuan? Nak jadi bertakwa itulah. Tak cukup sembahyang aja, puasa. Jadi puasa ni special tuan-tuan, ya. Kalau logik akal, kalau ditahan lapar perut, makan tak minum, mestilah sakit. Tapi tidak, rupanya orang berpuasa itulah yang paling sihat. Sumu tasihhu, kata Nabi. Puasalah kalian, nescaya kalian sihat. Sebab itu kalau orang banyak penyakit sekarang ni, kanser kolon, ya, usus besar, usus kecil, kelenjar prostatnya mungkin ada penyakit, mungkin gastrik, mungkin apa semua tuan-tuan perempuan, ya, yang ulcer, mungkin ada penyakit kronik. InsyaAllah tuan-tuan, kita niat puasa kerana Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan, hazafkan, gugurkan penyakit insyaAllah. Doalah banyak-banyak. Sebab kilang sebulan berhenti daripada berapa bulan? 12 bulan bergerak. Mestilah dia rehat, Syekh. Hari-hari jalan rosak, Syekh. Kereta pun rosak. Sebulan Allah Ta'ala bagi relax. Itu pun sebelum masuk waktu subuh dah kena tak boleh makan dah. Dan boleh makan masuk waktu maghrib. Maknanya 12 jam lebih kurang. Kalau Allah Ta'ala kata puasalah kalian selama 24 jam, baru ya. Patut kita bersyukur. Allah, memang Allah nak bagi ni sebagai ubat sebenarnya. Ubat tu kadang-kadang pahit kita rasakan. Itu yang terbaik, 12 jam. Kamu berapa? Allah turun berapa? Wa qalu sami'na wa ata'na. Mesti ada kelebihan dia. Mesti ada fadilat, mesti ada kelebihan dia. Nasib baik sebulan daripada 12 bulan. Kalau Allah Ta'ala kata terbalik, berpuasalah kalian selama 11 bulan. Sebulan je korang boleh melantak. Macam baru ya. Syukur. Menunjukkan Allah kasih kepada kita, Allah sayang kepada kita. Ambillah, terima ini tuan-tuan perempuan. Yang tak pernah puasa cukup, tolong terima. Ini suatu hikmah yang besar dari Allah untuk kita berpuasa. Ramai pesakit-pesakit di barat, doktor dah hilang punca, dah apa nak buat? Puasa. Alhamdulillah, hebat mereka tuan-tuan. Baik daripada pulih daripada penyakit mereka dengan puasa je. Orang nak operation, kenapa tuan-tuan? Kenapa orang nak operation? Puasa.
Mana boleh terus kawan tu melantak macam-macam, terus dipotong kat mana boleh begitu. Puasa dulu. Ini ada kehebatannya puasa ni tuan-tuan. Itu pun ada juga yang tak puasa tuan-tuan. Saya teringat cerita di Kedah tuan-tuan. Memang mereka ni bersatu padu sungguh tak puasa. Remajanya di kampung tu serupa, retuanya pun sama sekali. Hak yang tua. Duduk pula semeja. Sekali polis dengan pejabat agama datang rush. Dapat maklumat, rush. Masa tu Masjidatul Akmal tak ada lah, 999 tak ada lagi masa tu. Masa datang je tuan-tuan ni bapak rahimakumullah, apa berlaku? Bila rush saja, lari calebut semua. Hak yang belakang kedai makan, tengah makan bulan Ramadan tadi, cabut lari semua. Ada seorang aja yang tinggal tu siapa? Otai cakap engkau. All timer, relax melantak, dia peduli apa? Pejabat agama datang ke, polis datang ke melantak. Oh, pejabat agama datang, Pakcik tak boleh buat begini pakcik. Pakcik salah pakcik. Kami ada kuasa menahan pakcik ni. Tapi saya heran juga pakcik, orang lain semua lari semua, pakcik boleh tak lari ni. Hebat pakcik ni. Apa kata pakcik tu? Tengah makan tu. Tengok kaki lah. Tengok kaki je kan. Hormon. Abang polis pun tak boleh tahan lah. Ni macam ni brutal orang tua ni kata. Pakcik, kami boleh tahan pakcik. Dia bawa animal begini-begini pakcik. Pakcik tak boleh buat begini. Tapi yang saya heran juga, pakcik pun tak lari pasal apa dia kata. Sekali lagi pula, tengok kaki. Dia kata, "Hamba tengok kaki." Rock juga pakcik ni. Geram pihak berkuasa dengan pihak polis. Kita bungkus saja meja-meja sini, lapik meja ni dengan makanan dia. Tengah-tengah dak bungkus, terpandang bawah meja. Rupa-rupanya pakcik itu memang tak berkaki. Macam mana nak lari? Itu yang dia kata, tengok kaki lah. Tengok kaki maknanya aku nak lari macam mana, kaki tak ada. Itu cerita dia tu kan. Tak faham pun satu hari. Tu ada begitu muslimin muslimat rahimakumullah. Maknanya yang berkaki, yang tak berkaki, yang bertangan tak bertangan kena puasa tuan-tuan ya. Kena puasa, itu syariat Allah, kena berpuasa ya. Yang penting puasa kita biarlah berubah. Dari puasa awam tahun lepas, masuklah ke puasa peringkat yang kedua, puasa khusus. Mudah-mudahan tahun ni kita puasa khusus wa khusus. Tapi payahlah nak khusus wa khusus ni payah. Dapat khusus pun jadi dah. Jenis dia bila dia tengok maksiat, dia tahu. Nak makan nampak sangat. Dia nak jaga sifat ma'ani yang 7. Tu dia baru betul dia berpuasa. Mudah kata begitulah. Nampak maksiat, I'm puasa, aku puasa. Dalam hati jangan cakap kat orang. Kan? Sebab itulah puasa ni istimewa. Sembahyang orang nampak, zakat orang nampak, syahadatain orang dengar, pergi haji orang nampak. Puasa orang tak tahu je. Cuba kalau puasa sunat, banyak puasa sunat sekarang ni. Banyak orang tak tahu puasa sunat di sini, ramai orang kan, tapi dia relax je. Orang tak tahu dia puasa. Itu pasal puasa ni Allah Ta'ala kata, Nabi kata, puasa ni lah suatu pahala yang bakal diberi oleh Allah secara di sisi Allah sendiri. Allah Ta'ala nilai sendiri. Sebab dia, kita tak boleh nilai, Allah yang nilai. Semayang kalau memang kata dalam hadis, kalau satu rakaat dapat 1, berjemaah dapat dilebihkan 27 pahala. Itu kalau solat, ada perkiraan dia. Zakat pun begitu juga ya? Tetapi kalau bab puasa, Allah yang akan bagi. Besok tunggu dia ambil masyar. Aku bagi. Allah tidak pernah mungkir janji tuan-tuan ya? Sebab itu bila berpuasa ni tuan-tuan perempuan, tak nampak. Tak tahu pula kalau ada yang puasa teruk benar dekat office sudah melepeh. Ni apa hal kau? Puasa Syekh, puasa. Nampak nak bagi tahu kat orang. Jangan ya. Jadi bermakna bapa rahimakumullah, dalam puasa ni, sebab dia pakai setahun sekali, sebulan ya. Bagi yang jarang puasa sunat, dia nak puasa sekali sebulan. Itu yang kena faham ilmu tentang puasa. Banyak yang tak faham. Dia bermula daripada niat, dah tak betul dah. Eloklah kita belajar tuan-tuan. Bulan Syaban ni dah mula belajar. Jangan besok beratur dah malam Ramadan barulah pasang niat. Nawaitu sauma ghadin arba'a raka'atin. Udah. Saja aku niat puasa esok hari 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pasal main setahun sekali. Belajar ya, ada guru-guru tanya. Ceramah ni bukan tempat tu ya, itu dalam kelas-kelas. Kita kena tanya, belajar. Yang kedua, ibu bapa muslimin muslimat rahmatullah, kita kena tahu pelit mesti ada persediaan. Orang sebut fizikal aja, tak, mental dan juga rohani.
Rohani penting. Kalau di luar bulan Ramadan dia brutal, masuk bulan Ramadan dia mesti payah. Kalau sembrono saja pak, ikut hawa nafsu je, kena bulan Ramadan, gedegap, dia nak lari mana? Tapi kalau tak dijaga tuan-tuan, dia jadi membuak-buak juga. Sebab itu ramai orang bulan Ramadan kadang-kadang bukan sekadar dia nak makan, tapi menjadi sebuah pesta jualan makanan. Tu dia. Tak salah berniaga ya, baik, itu bulan rezeki Ramadan. Tapi janganlah sampai berpesta makanan. Macam-macam kuih yang tak pernah dijumpai pun. Kuih Sabah, Kota Kinabalu, kuih Kuching, kuih Perak, kuih Negeri Sembilan, kuih Melaka. Itu bulan Ramadan tuan-tuan. Bayangkan orang lapar lah. Pergi ke Tugu Abdul Rahman tu, kalau dia berjalan, dia tengok kalau ada peniaga jual batu bata pun, kalau dikalanya warna merah putih, kan? Dikalanya macam kuih lapis merah putih tu kan, orang beli juga enggak. Dia tengok geram je. Sedap color ni, apa tengok ni. Merah je ni. Sekilo berapa? Dia kata, sekilo berapa? Cakap, ni saya tak jual, ni batu bata je cik sebenarnya. Ni kuih belah sini cik. Kata, yang kau pergi color macam tu pahal. Kata, begitu. Pasal apa? Ni kehebatan dia. Nafsu tu bergejolak nak makan tu. Tak percaya, tunggu bila kita ada more besok. Sebab itu Nabi kata berhenti makan sebelum kenyang. Puasa menguji kekuatan bahimiah kita. Tengok, kalau orang alim dia makan tamar aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil tamar, baca doa. Allah maka sungguh bika amatu ala rizkika amtatur birahmatika ya arhamar rahimin. Makan, Allah barik lana fima razaqtana qina azaban. Makan kenyang, minum air segelas, semayang maghrib, baru makan nasi. Setengah tempat begitu, setengah tempat boleh makan, tak ada masalah. Yang bergaduh pula, aku sana surau dulu, sana makan dulu. Korang tu lah terkedarah semayang aja. Kan ada hadis kata, kalau makanan dah hidang, makan dulu baru semayang. Hujah pun keluar kan? Iya juga. Kalau dah perut keroncong, bunyi inang, apa semua, minang keluar semua, lebih baik makan dulu. Tapi takut makan, dia tak ada break, ni masalah. Bayangkan dah lapar, 12 jam lapar, takkan seketul je masuk kenyang. Logiknya begitulah. Itu yang dia pedarah tu. Tahu sumbat, mi goreng mamak sumbat, apa pedam sumbat, cincau, apa lagi, air tebu, cincau campur bedal, air tebu, nasi goreng, mi goreng, tom yam, tom jun, semua ada. Habis di bedalnya 3 kali signal lah tu. Kata perut bagi tahu tekak. Sebab perut terima akibat. Tekak tahu tempat lalu, dia sedap lah. Tempat lalu ni sini je, sikit kecil aja. Yang menanggung perut. Tu sebab Nabi kata punca penyakit usus besar perut lah. Bayangkanlah, kata perut, sudahlah tu, kata daripada tekak. Tekak nampak buah Melaka cantik hijau, nampak badal kan. Dia suka hijau kan. Buah Melaka ada, ni ada rambutan, papaya, Masya Allah, buah semangka pun ada. Kita makan. Kali kedua pula, tak kerti bahasa ke, kata. Lembut lagi tu, perut lembut lagi tu, tak kerti bahasa ke, katanya. Dia tak peduli. Cincau campur, cincau campur, soya bean, tebu setajam-tajam air, semua diminumnya, tak peduli. Dah kembung perut, kata perut, dah nak mampus ke, kata. Baru dia berhenti tuan-tuan. Dia takut perkataan mampus ni main-main. Aku belum nak mampus lagi, berhenti dia. Kalau dah rupa itu, boleh khusyuk semayang tuan-tuan? Tidak boleh lah. Sebab itu semayang kalau dah perut kenyang sangat, dia hilang khusyuk tuan-tuan, kan? Tapi janganlah terlalu lapar pun hilang khusyuk, terlalu kenyang hilang khusyuk. Sebab itu kalau dah kenyang sangat, confirm tak semayang jemaah maghrib. Tak. Orang lain elok semayang jemaah. Aku heran betul lah korang. Makan kejap boleh wuduk semua relax, pengin angin perut tak ada, relax semayang jemaah. Alamak, cemburu lah aku. Lah kami makan sederhana, kau banyak-banyak sederhana, kan? Bila dah terlalu banyak makan, itu yang terpaksa setiap masjid menyediakan
bekalan oksigen digantung di tiap-tiap masjid. Mengapa? Dah sampai tak boleh beri salam. Haji, Assalamualaikum Haji. Oh, Allah tak ada. Kenapa Haji? Allah, oksigen. Takkan setiap masjid, setiap bulan Ramadan nak sediakan oksigen? Sendiri mau ingatlah, makna makan sekadar, baru kita semayang. Kalau tak tu yang kacau semayang tu. Mula bila semayang tarawih, dia cari mana masjid yang cepat. Masjid kau buat berapa? 36. Leceh, lambat. Kau? Kami 20 pun boleh tahan. Tapi surau 8 rakaat dia sana. Standard sana lah sana 8 rakaat. Dia ada orang buat 42, 36, 20 standard, 8 pun standard. Kita 36 dengan 42 jarang. Yang 42 jarang. 36 kadang-kadang. 20 banyak ya. 8 syukur, memang banyak orang suka. Dia 8 ni bukan masalahnya apa. Kalau pun 8, bacalah surah panjang sikit. Itu sepatutnya. Menyamai juga 20 tu, kan? Sebab kalau bayangkan 8 rakaat. Kalau bayangkan imam masih baca inna atoina qul huwallahu ahad. Memang dia cepat habis. Kan? Ingatkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rupanya inna atoina qul. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, panjangkan sikit. Semayang sebenarnya tu macam di Mekah tuan-tuan. Tengok, kalau kita tengok, tahan berbenar lah kaki dema ni. Yalah, benar imam baca, elok aja. Pasal apa? Imamnya mewarnai solat itu dengan baik. Sebab itu, carilah benar-benar imam yang muktabar di kalangan kamu. Qari haram semayang di belakang imam yang tidak qari. Kau ada pun yang berilmu, banyak yang boleh baca Quran, banyak yang pandai dalam bab fardu ain, cari jangan orang muda, cari orang tua yang ada kaliber ni dulu. Dah tak ada, baru orang muda. Tapi ingat, kalaupun tua, bacaan dah bersimpang siur, cari orang yang lebih muda yang bagus bacaannya, yang tidak ummi bacaannya, baru dia sedap. Maklumlah, semayang malam, siang kita dah puasa, malam nak relax. So semayang tu kita nak rasa zuk lah sikit, bukan? Bayangkan kalau kita semayang di Mekah tu, orang semua pasal apa? Tengoklah Syekh Abdul Rahman Sudish ya. Sufakum ma'tadilu. Takbir rahimakumullah. Allahu Akbar. Tengok mu balik tu dia, semangatlah. Kalau close mind Scorpion datang, dia pun belah cakap kau. Punya semangat dia tu, mu balik tu dipanggil mu balik. Dia orang baca. Dia orang tak baca basmalah, tapi baca secara sir, bukan tak baca secara sir. Kita Imam Syafi'i kata baca secara jahar, kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebutlah. Wasiqal ladzina kafaru. Itu yang baiknya. Kita mengaku, tapi banyak yang tak mengaku. Kalau dalam kes lain tak mengaku, tak apa juga. Macam satu kes, satu driver taksi bawa orang dalam hujan. Ni kita cerita dulu-dulu lah. Tingkap pula rosak, buka sikit aja. Hari hujan, aircon dulu mana ada. Yang penumpang taksi 4 orang. Sekali piwit bunyi dalam taksi. Tak siapa buat kerja, peret keluar kan bunyi. Bau la ilaha illallah. Nak buka tingkap dah rosak. Kemam lah masing-masing. Kemam. Cepat sampai keluar. Pemandu taksi mesti geram. Ni siapa punya kerja melepeh tak bagi tahu ni. Dia nak kesan macam mana 4 orang. Suspek tidak dikenali. Suspek semua relax, maintain senyum je. Semua muka tak salah. Bukan ada muka orang kentut ni kita kenal, tak kenal. Nak kesan bunyi tak boleh.
Lah apa pengguna teksi buat? Nak mengesan supaya mengaku. Semua bayar duit ya. Semua turun, okey bayar. Dah turun 4-4 kata pengguna teksi. Yang kentut tadi dah bayar dah? Saya dah bayar dah. Kan terperangkap tu. Tu kena strategi juga. Islam ni kena banyak strategi tuan-tuan. Jadi mengaku kan senang. Nak mengaku ni payah bagi orang yang tak biasa. Bagi umat Islam senang kalau mengaku. Benda salah, kita kata salah. Benda tak salah, kita perjuangkan kebenaran. Kita perjuangkan keadilan. Barulah barakah dunia kita. Nak dapat barakah tu daripada ilmu. Ilmu macam mana? Duduklah mengaji. Tuan-tuan, ada satu driver tuan-tuan. Dia ni memang kutu berhak dulu. Sarip dul, samjing kampung dusun. Memang buat masalah, cari dia dah. Tapi dia bertaubatan nasuha, dia ikut seorang ustaz, dia jadi driver. Ustaz, saya tak nak duit kat ustaz. Saya tak nak apa, saya nak berhormat, berkhidmat pada ustaz. Saya nak menjadi yang berhormat kepada ustaz, dia kata. Yang berkhidmat kepada ustaz. Saya bawa, ustaz nak pergi mana saya bawa. Orang Kedah. Hari-hari jadi sopir ler-ler. Dia tenang, dia boleh sembahyang, dia boleh dengar kuliah. Lala dah bertahun-tahun dia ke ustaz. Satu hari cerita nak jadi cerita Syekh. Apa berlaku? Ustaz sakit perut, tak boleh ceramah. Orang sudah ramai. Apa kata ustaz? Mat, dah bertahun kita bersama Mat. Kali ni aku nak minta tolong kat engkau pula Mat. Ustaz, apa cerita ustaz? Hari ni Ana punya perut sakit lah. Ana pun tak tahu pasal. Sekali memulas sakit ni. Macam mana aku nak berceramah Mat? Habis, apakah gerangan bertanya kepada saya? Ni lah Mat, aku minta tolong hang hari ni je Mat. Hang boleh tak handle kuliah aku malam ni macam ni? Hak driver tadi suruh handle kuliah. Pasal apa ustaz suruh saya? Ustaz, saya bukan tahu apa. Hang tak tahu apa Mat. Hang dah bertahun-tahun ikut aku. Takkanlah satu kuliah aku hang tak boleh hafal. Bak mailah sikit aja. Dapat pun 15 minit 20 minit cover up aja. Aku tak boleh tahan ni. Tak apa, kalau aku dah selesai semua istinja semua okey, aku pun duduk belakang hang. Jangan risau Mat. Hang handle aja kuliah tu. Aku follow belakang. Tak apa. Mat pun dengar macam tu. Ya betul ke ni ustaz? Dah, ini bukan cobaan, betul-betul. Kalau dah macam tu tidak ada masalah Mat. Ustaz, masalah ustaz. Saya cuba ustaz. Mungkin Allah Ta'ala nak uji saya ni. Ujian dah bertahun-tahun ikut ustaz. Mungkin cabaran bagi saya. Saya kena terima cabaran ni. Apalagi Mat pun jadi ustaz hari tu. Pakai serban ustaz, pakai jubah baik. Oh tu dia. Mula-mula ceramah dia macam tak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intonasi baik mula-mula. Alhamdulillah. Makmum semua, ini ustaz baik. Pendek cerita, habis kuliah 15 minit, 20 minit. Segala idea yang ustaz yang dicurahkan selama dia curi tu, semua dia bagi tahu. Makmum pun alhamdulillah puas hati. Habis waktu nak tutup kuliah, dengan ini kita ucapkan sebelum menutup kuliah kita dengan lafaz tasbih kifarah dan juga suratul asr. Jadi sama-samalah kita tangguhkan majlis kita insya-Allah. Belum sempat nak baca subhanakallah bihamdik tu, ustaz, jemaah sudah bangun seorang. Ya Syekh, apa masalah? Selalu ustaz kami kuliah ada pertanyaan dah ustaz. Pertanyaan macam mana? Yalah, ada soalan mungkin jemaah kita muskil, mungkin ustaz boleh jawab. Dia dah biru undang dah muka dia. Boleh hijau jadi biru dah. Ni masalah tu. Dia dah fikir, sudah aku ni, dia kata kan. Dalam sudah tu, tertengok ustaz baiknya senyum belakang kan. Dapat semangat balik. Tapi dalam semangat tu dia pun pening tak? Soalan macam mana ni? Yalah, kata ada soalan ustaz selalu lepas habis ceramah, hujung tu kita buat pertanyaan sesi soal jawab. Ustaz, boleh ke ustaz? Memandangkan saya ni besok nak awal yang ada kuliah subuh dan sebagainya. Jadi kalau boleh dapat satu soalan pun cukup lah ya. Tak boleh banyak-banyak. Pasal Ana pun busy, Ana banyak kerja Ana. Jadi kalau boleh satu soalan lah untuk memuaskan hati jemaah kita insya-Allah. Jadi silakan soalan. Confident je kat engkau minta soalan. Jemaah pun tanya, ustaz, saya nak muskil sangat ustaz. Lama saya nak tanya, ini baru jumpa ustaz. Boleh tak ustaz kalau kita ni seorang ni macam ni? Boleh ustaz jelaskan. Oh, kalau soalan begitu, driver tadi ustaz dia. Driver, tolong jawabkan sekejap soalan ni.
Amboi. Yang driver tadi ustaz, dia dah faham lah. Dia kenakan aku ni, dia kenakan aku balik. Ustaz pun driver tadi dah bawa balik. Soalan tadi sebenarnya boleh dijawab begini je tuan-tuan ya. Tong dia jawapan. Puas hati dengan dalil qat'i cukup, dengan hadis cukup, nas-nas baik semua. Puas hatilah yang mendengar tu. Semua makmum tergamam. Ustaz yang jenis menyamar tadi dia tanya balik. Ada sesiapa lagi nak tanya soalan? Orang dah tak pakat tanya pasal apa. Kalau dah driver dia boleh cakap macam tu je punya jawapan yang baik. Kalau dia cakap mesti lagi power. Tak payah tanyalah. Sampai taruh tu tuan-tuan, orang mengaji ikut-ikut pun berkat. Ya, berkat tentang berkat, insya-Allah berkat. Percayalah tuan-tuan. Ya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan mengaji ni kita dalam bulan Ramadan kita ada at-tadarus, bukan tadaras. Bukan nak cepat habis. Kadang ada surah belum aku tahu dah. Oh, kami ustaz dah surah Al-Baqarah dah ustaz, dah habis dah. Kami ustaz lagi dah habis. Kami dah masuk surah Al-An'am terus. Amboi. Kami ustaz terus Yasin. Laju sangat engkau ni, kan? Masing-masing lah. Tuan-tuan, ada baiknya bulan Ramadan. Siapa yang masih tak belajar Quran dengan baik, tolong duduk dalam jemaah yang baca tadarus. InsyaAllah Allah will give him atau give her something new, benda yang baik. Dia akan dapat sesuatu tuan-tuan. Percayalah, saya banyak kawan-kawan saya tak boleh ngaji. Rahmat bulan Ramadan, dia duduk dengan orang mengaji. Walaupun dia duduk saja, tapi jangan baring tidur sebelah orang mengaji tu. Duduk dan tengok dan semak bacaan. InsyaAllah dia akan jadi yang terbaik. Ya. Dengar orang mengaji, nakib tegur, hang ni tak kena hang ni, ada bacaan apa, alhamdulillah berkat tuan-tuan. Sebab baca Quran mesti dengan bahasa Arab, lahjah Quraisy. Tuan-tuan jangan baca dengan lahjah lain. Jangan esok baca Quran meleleh. Kalau orang Perak mungkin alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A I U. Besok baca Bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja. Saja. Perak. Orang Perak ni macam jaga. Orang Jawa pun begitu juga. Jangan baca secara jauh, ya. Jangan besok sampai je surah-surah Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa tu bunyi dah lain dah tu. Kan? Dia sebut idza jaa nasrullahi wal fath. Baca dengan baik. Lughatul Arabiah. Tak boleh belajar Arab. Mesti belajar Arab. Qiraati tu belajar Arab lah tu. Kan? Tapi yang lebih baik baca Quran. Kita master semua. Jangan bahasa Arab pun sepatah haram tak tahu. Yang dia tahu ana inta. Bertemu je tiap tahun itulah dua perkataan dia tahu. Ana inta ana. Ana inta kata-kata. Inta ana. Itu yang dia tahu. Itu yang jadi kes di Mekah tuan-tuan. Mengaku pandai bahasa Arab. Dalam maktab tu dia yang pandai bahasa Arab. Semua orang tahu dia yang pakar bahasa Arab. Dengan cara dia serban jubah, oh dia ni bercakap Arab. Padahal tak tahu Arab sepatah pun. Sekali orang dekat dalam maktab tabung haji ni dia kata, Tuan Imam, Tuan Syekh, kami tahu kami ni orang kampung tak kerti apa. Tolonglah beli barang-barang kat Mekah ni, kalau boleh minta kurang daripada RM5 jatuh RM4. Itu tak ada masalah, itu tak apa. Bagi main duit berapa sama berapa. Nak beli barang apa tadi? Tasbih boleh, tasbih saya, tasbih apa ya. Dia pergi jumpa Pak Arab tu, dia memikir, berapa pula RM5 nak jadi RM4 ni? Usolli fardul isya'i 4 rakaatin. Sahaja aku sembahyang isya 4 rakaat. 4. Oh, 4. Ya Syekh, 4 riyal Syekh. Alhamdulillah, Pak Arab pun faham. Alhamdulillah. Barakallah, alhamdulillah. Dia kata, Pak Arab faham, nak RM4. Balik. Pandai betul tawar menawar Pak Haji kita ni. Besok biasalah orang Melayu nak tawar-tawar lagi. Bukan? Buat pula RM3. Daripada RM4 nak turun RM3. Dia pun bagi duit. Pergi depan kedai, usolli fardul maghribi 3 rakaatin. Saja aku sembahyang waktu maghrib 3 rakaatin. 3. Oh 3 3 3 riyal Syekh. Yalla alhamdulillah. Barakallah. Ambil. Baik kata Pak Arab. Faham Pak Arab. Nak kurang-kurang lagi. Pak Syekh, kalau boleh kuranglah jadi RM2. Pak Syekh pandai bercakap Arab, kurang RM2. Dia pun pergi
Pak Arab dia kata semayang Isyak 4 rakaat, 4 arba'ah. Semayang Maghrib thalathah, thalathah. Kalau semayang yang 2 rakaat subuh. Usalli fardhu subhi raka'ataini. Raka'ataini 2. Syekh, raka'ataini rial kata. Kepala otak anta kata Pak Arab. Mana ada raka'ataini rial kata. Dia pula cakap Melayu Pak Syekh tu. Pasal dia main agak-agak, mana boleh bahasa Arab tak begitu. Ya. Tak begitu. Kena belajar bahasa Arab, ya. Tengok dalam filem Piramli, dia ajar bahasa Arab. Apabila Haji Bakhil bin Haji Lebai Kedekut yang menjadi sebagai tukang bawa teka-teki daripada Aceh, Majapahit. Dia berunding dengan apa? Siapa? Nujum Bak Belalang. Ahli nujum negara. Kan? Apa kata arwah Udoma, dia kata apa? Di manakah terletaknya kekuatan Hang Tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? Katanya. Sesungguhnya kekuatan Hang Tuah bukan terletak di kerisnya ataupun di tenaganya. Habis di mana? Kekuatan Hang Tuah terletak daripada huruf ta. Nampak? Dia nak ajar Arab. Huruf ta. Ta, waw, alif, ha. Tuah. Cuba kalau tuan ubahkan ta menjadi huruf ba. Bukan lagi Hang Tuah, menjadi Hang apa? Hang Buah. Begitu je. Oh, bersorak sampai tanggal kain orang kampung tu kan dalam filem dia. Bukan main seronok dapat menang nujum ahli negara dia. Sama juga kalau kita bawa sekarang. Di manakah terletaknya kekuatan Anwar? Di matanya yang lebam kah? Atau di tulang belakangnya kah? Kekuatan Anwar bukanlah terletak di tulang belakangnya ataupun di matanya yang lebam. Tetapi kekuatan Anwar terletak pada huruf alifnya juga. Terangkan. Kerana kalau huruf alif nun waw ra Anwar. Cuba kalau kita tambah sebelum itu min nun. Apa jadinya? Munawar. Kan munawar jadinya tu. Begitu. Yang faham lah ya, tak faham tak. Begitu. Baik. Penting bahasa Arab penting. Kita tu asal bahasa Arab. Bila nak mempraktik bahasa Arab dalam soal harian pun habis. Cuba tengok satu kes. Pemuda seorang baru balik daripada menjalankan kerja maksiat. Dia nak bertaubat. Dia ikut orang jemaah nak pergi tangkap orang berkhaluat. Apa berlaku? Dalam van tu selalu orang dapat hidayah ni. Dia bercakap banyak. Dia seronok nak exposekan dia punya. Dia dapat taufik dan hidayah tu. Jadi yang Pak Syekh lain diam je lah. Nunggu dengar orang lah. Di Damansara. Ini kota Damansara punya kes. Dia dalam van nak mencegah maksiat tu. Apa? Asyik bercakap pasal agama je. Baguslah ustaz, saya berasa seronok lah. Dulu kalau saya macam ni, saya duduk mencuri rumah orang je time macam ni. Alhamdulillah saya dapat ikut ustaz-ustaz semua, cantik lah alhamdulillah. Kita ni memang ustaz, kita memang disuruh untuk menghapuskan mungkar dan nakir ni. Astaghfirullahalazim. Ulang. Kita ni memang ustaz, memang nak menghapuskan mungkar dan nakir ni, memang dituntut ni ustaz. Yang dia nak sebut sebenarnya menghapuskan yang mungkar dan mengajak yang ma'ruf. Sekali dia cakap menghapuskan mungkar dan nakir, dia cakap kau nak membunuh malaikat pula kerja dia. Keliru habis semua. Betul. Jangan main-main. Ya. Dan begitu juga tuan-tuan, keliru ni biasalah macam kita. Macam kita jarang pergi ke Dewan Istana. Tuan-tuan biasa Dewan Istana kan? Tak apalah yang dah biasa. Jalan berapa langkah, sembah tuanku. Ampun tuanku. Sembah patik, harap dia ampun. Ampun tuanku. Beribu-ribu ampun. Hafalkan tu pak. Besok ni nak menghadap, ambil pingat ni. Pakcik pun hafal. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Bukan berjuta-juta, beribu-ribu ampun, beribu-ribu ampun. Dia mengapai itu je kerjanya. Sekali bila jumpa depan sultan, nampak aja kuning semua, sultan pun ada depan. Ampun tuanku, patik ampunkan tuanku, kata. Pakcik ampun tuanku. Aku tuanku kah atau anta yang tuanku, kata. Jadi begitu keadaannya. Jaga sungguh tuan-tuan ya. Kena jagalah. Kita hari ni banyak tak ingat tuan-tuan. Kan? Banyak tak ingat. Bulan Ramadan pun tak ingat apa yang perlu kita buat. Dalam bulan Ramadan ada baca Quran, ada malam Lailatul Qadr ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, siapa nak bagi 1000 bulan Syekh? Nak Arab semayang 1000 bulan Syekh?
Kirim salam awal-awal kata oh, maknanya bulan malam tu lah 10 malam terakhir tu cuba bangun malam. Kod detikan itu berdetap berdebat kena kita malam Lailatul Qadar seronok. Jangan cerita kat orang. Itu hak masing-masing. Saya pernah tuan-tuan malam Lailatul Qadar ni macam-macam cerita. Malam tu lepas tadarus kami duduk ramai-ramai lepas tadarus. Ini cerita di Simpang Pulan, Perak. Duduk sekali pecah geleh. Lailatul Qadar. Hang boy pecah geleh Lailatul Qadar tu boy. Hang ni buka urut sangat ganeh sungguh jangan macam tu. Macam-macam. Ada yang kata malam Lailatul Qadar ni sungai-sungai beku semua. Sungai beku, air tak mengalir. Sujud, rukuk. Pokok-pokok semua. Sampai ada orang berkemah di Hulu Langat lah. Mengapa? Tunggu dekat camp tu motivasi tu kan ada air kan. Duduk nunggu air. Bila nak bekunya tuan-tuan? Ini bukan Antartika ni. Maknanya kita buat aja amalan, insya-Allah kamu akan rasai bagaimana Jibril bersalam dengan kamu. Jibril turun malam tu, dia tengok hamba-hamba Allah yang beribadat. Kalau malam tu ha hu, macam mana Jibril nak bersalam? Kan? Tengok rumah ni, masya-Allah, baca Quran, berzikirullah, begini nak tu. Tapi hendaklah bermula daripada sekarang tuan-tuan ya. Jangan nanti terkejut tuan-tuan. Cuma saya nak ingatkan tadi, saya tak katakan bila Arab ni semuanya bagus ya. Sebab contoh ya tuan-tuan, bila kita tengok di Mekah nampak semua bagus, tapi kita kena ingat ramai orang jemaah haji nak mati di Mekah pun banyak. Tapi kita kena ingat Abu Lahab pun mati Mekah juga, Abu Jahal pun mati di Mekah juga. Adakah Abu Jahal, Abu Lahab masuk syurga? Tidak. So inna akramakum indallahi asqakum, semulia-mulia kamu, sesungguhnya semulia kamu di sisi aku, kata Allah, adalah orang paling bertakwa. Bukan kerana Mekah, bukan Madinah. Barakahlah bumi Mekah, Madinah tu. Tapi itulah. Sebab ramai tuan-tuan pun sendiri tahu, ramai Pak Arab cuti 3 bulan baru-baru ni. Di Kuala Lumpur dah macam dekat Jeddah aku tengok dah. Di Penang pun sama. Yang lagi syok aku tengok, isteri Pak Arab ni semua pakai jilbab. Allah, tak nampak, mata je nampak. Yang aku pelik, suami dia seluar pendek cakap engkau. Seluar pendek. Udahlah betih besar-besar Hogan. Orang Arab kan makan dengan kamera video cam sebiji. Tu dia, tasbih pegang, tasbih tak tinggal. Seluar pendek cakap engkau, jalan kat Lot 10. Isteri dia dah macam Rabi'atul Adawiyah, macam Sayyidatuna Khadijah, macam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, semuanya. Yang dia Allahu Akbar, seluar pendek, macam anak bulu kaki keluar. Itu tu zaman-zaman tembakau naik tu, boleh kikih tu bulu kaki dia tu. Buat jemuran kan, kering-kering masuk dalam rokok tu. Maknanya dia tak, bukan semua Pak Arab. Tadi saya jumpa seorang sahabat yang dia main di kelab malam. Saya campur tuan-tuan, kawan-kawan saya semua saya kawan. Semua all my friend. Satu ketika dia tengah main gitar, dia nampak Pak Syekh Arab 2 orang, adik-beradik, muka sepusat-sepusin, kampung Tukusin, lebih kurang. Badan besar-besar 2 orang, Pak Arab. Pak Arab tu dengar dia orang main sambil minum apa? Bukan Zam-Zam Cola. Gin and tonic, whiskey and tonic, iblis and tonic. Relax aja, wine merah, pegang pun tu dia. Begini pegang, cakap engkau. Minum sikit, daripada tak merah, merah menyala muka tu. Sampai dah macam anjing bodoh, dah tengok orang main gitu, tak bergerak. Habis dah berdengung kepala. Tuan-tuan, Pak Arab ni kerap di malam, di kelab malam ni. Satu hari kawan ada ni tanya dia. Banyak minum. Dalam terjemah mereka cakap orang putih tu banyak minum. Biasalah. Tempat saya tak boleh minum. Sini boleh minum. Tu sendiri mau ingat lah tu kan. Satu saja kawan ada nak cakap, ya Syekh, macam kita main judi macam. Sana ada satu tempat judi, kita bet macam. Boleh? Apa kata Pak Arab tu? One haram is enough. Homeboy, one haram is enough. Makna kata, aku buat haram sekali ni pun dah cukup dah. Jangan main judi lagi. Homeboy.
ni Pak Arab punya mentaliti sekarang, nampak? Dia bukan ambil kira haram yang dia buat tu kira 1, 2, dia boleh kira pula tu. Sedangkan haram ni bukan kira sekali, 2 kali, 3 kali. Hang buat haram. Pak Arab boleh cabar bila dia kata. Dia tahu hukum tu. Bila kawan tu ajak, jom main judi, 1 haram is enough. Dia marah ni kawan tu. 1 haram ni dah cukup dah, jangan tambah 2. Maksud dia begitu. Ni kita kena faham tuan-tuan bapak rahimakumullah. Banyak tuan-tuan. Macam kes baru ni lah, saya lari kejap lah. Macam-macam bulan Syaban ni berserak-serak. Ada satu hamba Allah kena tahan dek polis baru-baru ni. Dia cerah. Saya biasa makan kedai tu. Kontijen polis pun datang, tengok-tengok banyak orang yang daripada Patani, daripada luar. Tanyalah. Yalah, ada yang ditahan dan dilokapkan kerana tidak mempunyai IC. Tuan-tuan tahu, ada satu hamba Allah tu, dia orang rantau panjang. Rantau panjang kan ada IC. Tapi polis suspek lah pasal IC dia hilang. Dia report pun tak nak. Polis tanyalah, kau ni betul ke orang Malaysia ni? Dia kata. Apa kata dia? Betul, saya orang Malaysia. Cuba nyanyi rukun, cuba nyanyi lagu negara aku. Tak boleh nyanyi. Polis saja cuba, dia tengok dia rakyat Malaysia ke tak? Nyanyi negara aku. Memang tak tahu nyanyi negara aku. Tengok budak sekarang umur 20 tahun tak kerti tahu negara aku. Macam mana tu? Okey, tak apalah. Cuba berikan nama Perdana Menteri Malaysia. Terus dia cakap, Abdullah Samawi. Abdullah Samawi katanya. Rakyat Malaysia tak tahu nama Perdana Menteri Malaysia. Dua-dua kira tak nak puasa je. Mana boleh. Setelah seseorang itu berniat di malam hari untuk berpuasa di esok harinya, dan seandainya mereka terlupa untuk bangun sembahyang, hatta terlupa untuk bangun sahur, tertidur, bukan saja-saja nak tidur, tahu-tahu bangun dah pagi, maknanya tuan-tuan, yang wajib ke atas mereka menyegerakan mengangkat hadas besar dan teruskan berpuasa. Itu cara dia, tuan-tuan. Ni jangan bangun pagi je dah confirm standard tak puasa kita hari ni. Besok pun gitu standard. Asyik tak puasa je hari. Takkan itu je kau jengka bulan puasa ni, kan? Itu jaga-jagalah. Jadi muslimat rahimakumullah, kena jagalah tuan-tuan ya. Jadi maknanya sekurang-kurangnya banyaklah panduan-panduan lain, tapi setidak-tidaknya tuan-tuan kita dapat keep in touch. Yang kita tahu bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ayuh ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, kita banyakkan membaca Al-Quran. Kita bangun di 10 malam terakhir, kita qiyam atau kita iktikaf di masjid. Kita tunggulah malam Lailatul Qadar, dan kita kena ingat bahawasanya kewajipan berpuasa adalah merupakan kewajipan yang mutlak, tidak ada keringanan kecuali bagi mereka-mereka yang tidak berupaya, ya. Tidak berupaya di sini maknanya yang sakit tidak ada harapan sembuh, maknanya boleh, ya. Boleh. Yang sakit tidak ada harapan sembuh. Kalau sikit-sikit belajar puasa jugalah, ya. Anak-anak kita ajar puasa. Ajar yang 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun ajar. Tapi jangan macam kita, dia orang belum ada perintah lagi. Kalau Along tengok dah berguling-guling breakdance dah waktu tengah hari tu, suruhlah lepaskan. Jangan dibiarkan kawan tu. Dia bukan ada hukum atas dia, dia nak belajar je. Tengok-tengok sampai biru biji kundang, budak tu berpusing. Mak, Coca-Cola, mak, Coca-Cola. Nak Coca-Cola tengah hari tu, bagikanlah dia, ya. Pasal kita nak didik mereka, bukan nak menjahanan dan menzalimi mereka. Puasa bukan bermaksud menzalimi orang, tidak tuan-tuan. Bahkan saya sebutkan tadi, sumu tasuhu, dan memperbanyakkan